Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberi kesempatan untuk solat berjamaah pada malam ini dan mendengar sedikit perkongsian daripada hamba yang kerdil ini. Dan insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita mengenai makhraj huruf. InsyaAllah malam ni kita akan belajar sedikit sebanyak mengenai makhraj huruf. Makhraj huruf ini dia tidak sama dengan sifat huruf. Makhraj ini maksudnya adalah tempat keluarnya huruf. Dari sudut istilah dia bermaksud tempat keluar sesuatu huruf. Jadi sama saja dari segi bahasa dan istilah dia. Jadi sebutan huruf ini dia berbeza antara huruf yang lain. Jadi sebutan makhraj huruf ni dia tidak keluar dari tempat yang sama. Ada yang keluar daripada kerongkong, ada yang keluar daripada lidah sahaja dan sebagainya. Okey, sebelum kita tengok pada makhraj huruf, kita kena tahu terlebih dahulu bilangan huruf hijaiyah. Bilangan huruf hijaiyah ini ada yang mengatakan ia 29 huruf dan ada yang mengatakan ia 28 huruf. Jadi yang mengatakan 29 huruf ini dia mengira sekali huruf hamzah. Sebelum huruf ya itu ada huruf hamzah. Jadi kalau tuan-tuan semua kira daripada alif sampai ya itu 29 huruf. Yang mengatakan 28 huruf itu dia menggabungkan sekali huruf hamzah dengan huruf alif yang pertama. InsyaAllah yang ni semua dah tahu dah ni. Okey, seterusnya kita tengok bilangan makhraj huruf. Okey, bilangan makhraj huruf ini ada khilaf. Okey, pertama sekali kita tengok makhraj huruf terbahagi kepada dua. Pertama dipanggil makhraj am dan makhraj khas. Okey, yang pertama ni makhraj am ni diterbahagi kepada 5. Satu halqum, dan yang kedua lisan, yang ketiga rongga, yang keempat 2 bibir, dan yang kelima khaysyum. Khaysyum ni di belakang hidung, bukan dalam hidung. Tapi untuk memudahkan satu hidung di belakang tu. Nanti kita akan tengok dengan detail gambar rajah di mana tempat makhraj ini keluar, insya-Allah. Salih ada. Okey, kita tengok makhraj khas. Okey. Makhraj khas ini terbahagi kepada 5 juga. Okey. Ini adalah pendapat yang paling muktabar. Yang pertama sekali kita ambil. Dia ada 3 pendapat. Ada yang kata makhraj ini terbahagi kepada 16 dan ada yang kata makhraj ini terbahagi kepada 14. Jadi mazhab Al-Khalid bin Ahmad ni, Al-Hafiz Al-Jazari dan kebanyakan qurra ni kebanyakan ahlul Quran dah, ahlul qiraat serta ahli bahasa telah menyatakan bahawa makhraj huruf hijaiyah ini terbahagi kepada 17 dan ini adalah makhraj yang paling disepakati. Yang pertama makhraj al-jawfu iaitu rongga, yang kedua al-halqu halqu, dan yang ketiga makhraj al-lisan yakni lidah, dan yang keempat makhraj syafatain 2 bibir, dan yang kelima makhraj al-khaysyum. Okey, al-jawfu ni ataupun rongga ini ada 3 huruf keluar dari sini, iaitu meliputi rongga kerongkong dan rongga mulut. Okey, kita tengok slide seterusnya sebab banyak slide ni. Okey, kita tengok
makhraj yang pertama. Makhraj am. Makhraj am ni hidung. Al-khayshum tadi ada satu makhraj, iaitu makhraj dengun. Yang kedua bibir, asyafatain, ada 2 makhraj dan 4 huruf keluar daripada bibir kita. Dan yang ketiga makhraj al-lisan ataupun lidah, ada 10 makhraj dan ada 18 huruf yang akan keluar daripada lidah kita. Dan yang keempat rongga mulut dan halqum, ada 1 makhraj tapi ada 3 huruf mat yang keluar daripada situ. Dan yang terakhir halqum, ada 3 makhraj dan 6 huruf. Itu makhraj am. Ini yang khusus. Yang khusus daripada hidung kita, makhraj yang dengun. Tuan-tuan boleh tengok nombor Nombor 17 itu yang atas belakang hidung tu, tu dia panggil makhraj dengun. Sebab tu saya kata khayshum ni dia bukan hidung di belakang tu. Yang kedua makhraj bibir, ada 2 makhraj. Tuan-tuan boleh tengok nombor 12 dan 13. Huruf apa 12? Huruf mim, huruf waw, huruf ba dan huruf fa. Ini ia akan keluar dengan bibir kita. Nanti kita tengok huruf dengan detail sekejap. Saya bagi tahu dulu. Okey, yang ketiga halqum. Ada 3 makhraj yang akan keluar daripada halqum kita, iaitu ada 6 huruf. Halqum ni sama juga izhar halqi. Inilah huruf dia, halqum halqi ni. Yang pertama huruf hamzah dan ha. Yang kedua huruf ain dan huruf ha. Dan yang ketiga huruf gha dengan kha. Ada 6 huruf yang akan keluar daripada halqum kita. Dan seterusnya rongga mulut dan halqum, ada 1 makhraj, iaitu nombor 16. Nombor 16 ada huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Ini adalah huruf mat. Ada setengah orang panggil awi, alif waw ya. Dan yang kelima makhraj lisan ataupun lidah kita. Ini adalah ada 10 makhraj pada lidah kita dan terbahagi kepada 18 huruf. Huruf nombor 4 iaitu nama huruf qaf, huruf kaf. Lepas tu huruf jim, shin, ya. Nombor 9 huruf ra. Nombor 10 huruf ta, dal, ta. Nombor 11 huruf dha, dha, tha. Nombor 14 huruf zai, sin, sad. Dan yang terakhir sekali huruf dha, iaitu nombor 15. Okey, kita tengok pada makhraj yang pertama. Makhraj yang pertama adalah huruf mat. Rongga mulut dan kerongkong. Dari sudut bahasa, rongga ni sesuatu ruang kosong. Dari sudut istilah pula, ia adalah ruang kosong di dalam mulut dan halqum. Ini dipanggil makhraj al-jawfu lah. Dia keluar hanya 3 huruf ini sahaja, iaitu melibatkan huruf alif, sukun sebelumnya adalah fathah, waw sukun sebelumnya huruf dhammah, dan ya sukun sebelumnya huruf kasrah. Bagi makhraj pertama ini, suara huruf dilepaskan bermula dari rongga halqum, menelusuri ke dalam rongga mulut tanpa ada sekatan, sempitan maupun geseran, seperti mana yang terjadi pada huruf-huruf lain. Mana huruf ini keluar daripada sini tidak ada desiran, tidak ada sekatan, dia terus saja. Boleh tengok anak panah yang nombor 16 daripada halqum terus kepada lelangit kita tu. Kalau detailkan lagi, boleh tengok pada huruf alif yang di bawah tu. Dia keluar pada ni. Dan ini huruf waw. Kenapa dia buat bibir mulut? Sebab mesti sebut huruf waw, pergerakan bibir mulut kita akan terjadi. Dia akan jadi sebelum sebut tak akan jadi macam tu. Kalau tak percaya sebut huruf waw, jangan buat macam tu. Jadi kita tak jadilah. Dan huruf ya
Bermula daripada hal bawah sekali kerongkong ni terus kepada atas. Okey. Ni makhraj yang pertama. Kita tengok makhraj yang kedua. Nanti kalau sempat kita akan buat latihan macam mana kita nak sebut huruf ini dengan tepat dan fasih, insya-Allah. Kita tengok makhraj yang kedua, makhraj halqum. Ada 3 makhraj dan 6 huruf yang ada di sini. Okey, kita tengok yang pertama, pangkal halqum yang menghampiri ke arah dada. Huruf yang keluar di sini ialah huruf hamzah dan huruf ha. Nombor 1, hamzah dan ha. Dekat dengan dada, mana dia huruf yang paling bawah sekali. Kalau dalam hukum tajwid kita panggil dia adalah izhar halqi. Maknanya izhar halqi ni yang bila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf ini, mana kita tidak boleh baca dengan dengun. Kita kena baca dengan izhar, jelas, terang ataupun nyata. Okey, kita tengok nombor 2. Di sini sebenarnya macam mana yang 17 tadi makhraj. Okey. Ini adalah makhraj yang pertama. Makhraj yang kedua adalah pangkal halqum. Makhraj yang ketiga adalah pertengahan halqum. Dan makhraj yang keempat adalah hujung halqum. Cumanya saya ringkaskan kepada tajuk kecil. Mana makhraj halqum ni ada 6 huruf, 3 makhraj. Jadi 4 dah, tak ditambah 1. Pertengahan halqum, huruf yang keluar di sini ialah huruf ain dan huruf ha. Beza, tadi huruf ha, yang ini huruf ha. Yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, yang tidak boleh tertukar huruf ha dan huruf ha. Kita dah maklum dah akan berubah maksud. Jadi alhamdu segala puji, alhamdu segala binasa. Jadi kena balik, cek baliklah. Alhamdu ke alhamdu yang kita baca. Okey, kita tengok makhraj hujung halqum atas sekali daripada hamzah dan ha, ain dan ha, huruf gha dan huruf kha, iaitu yang lebih dekat kepada mulut. Huruf yang keluar di sini ialah huruf ghain ataupun huruf kha. Kenapa ustaz cakap kha tapi tulis kha? Ini adalah penulisan di bahasa kan. Kalau kira saya nak tulis KHO je, tapi dalam penulisan tesis dia tak jadi kha, dia jadi kha. Jadi saya ikut skema penulisan bahasa Melayu. Tapi kalau untuk faham, huruf kha ni KHO lah senangnya. Jangan balik baca khatamallah sudah. Balik baca dengan khatamallahu ala qulubihim. Jangan kata kha, sebab ustaz tulis kha. Okey, kita tengok makhraj yang ketiga. Di sini ada 10 makhraj terdiri daripada 18 huruf. Okey, kita tengok makhraj yang kelima. Tadi kita dah jumpa 4 makhraj. Makhraj yang kelima ni adalah huruf qaf. Saya tulis sini huruf kaf. Diangkat pangkal lidah ke langit-langit lembut. 3 langit, 2 je sebenarnya. Ke langit-langit lembut, ke dalam sedikit, sehingga hampir kepada anak tekak. Keluar darinya adalah huruf qaf. Okey, ni huruf qaf. Cuba tengok perbezaan dulu dengan huruf kaf. Okey, diangkat pangkal lidah juga, ke langit-langit lembut juga, tetapi atas sedikit daripada makhraj qaf. Okey, ni bentuk, anda pandang saya nampak? Okey, ni bentuk huruf qaf. Maknanya hujung lidah kita ni kena tekan lagi, kena tekan sikit. Ni. Dan mulut kita akan ada ruang. Dia tak sama dengan huruf kaf. Huruf kaf senang disebut kaf, kaf, ka, ka. Kita tak panggil ka, ka. Kalau ka, ka, dia jadi huruf qaf, huruf kaf yang tebal. Qaf, ha, qa, ha, qa. Kalau yang ni ha, ke. Ni huruf hamas kalau kita bagi pada sifat huruf. Hari ni kita hanya belajar
makhraj huruf yang keluar daripada anak tekuk kita. Kalau sifat huruf, dia pergi pada bila huruf itu mati jadi qalqalah. Bila huruf itu mati jadi hamas. Contohnya Allahu Akbar. Tu sifat huruf. InsyaAllah kita akan belajar minggu keempat kalau habis silibus ni malam ni lah. Jadi huruf qaf ni keluar daripada hujung anak lidah kita. Ni hujung sekali. Kita kena tekan qa, qa, qa. Okey. Seterusnya kita tengok makhraj huruf jim, shin dan ya. Diangkat tengah lidah, keluar huruf jim bila disentuh ke langit-langit. Ni makhraj huruf jim. Okey, tengok pada huruf jim. Ni adalah makhraj yang keluar daripada lidah kita. Kita sebut jim. Okey, ni lidah kita Okey, ni lidah kita, dia akan naik. Kalau tak percaya, cuba sebut huruf jim, lidah ni jangan sentuh. Ataupun sebut huruf J, lidah jangan sentuh dengan langit. Boleh sebut tak? Tak boleh. Segitulah. Kalau anak panah ni tunjuk itu, cuba buat sebaliknya. InsyaAllah tak jadi. Yang kedua, kita tengok huruf shin dan huruf ya pula. Bila lidah digerakkan mendekati langit-langit, yakni tidak tersentuh ataupun sentuh sedikit sahaja lidah kita ni dengan langit. Shin, sentuh tak langit? Buat macam tu je. Tak sentuh langit kan? Kalau ya, dia dekat sikit dah. Ni makhraj ni. Dia, kalau kita belajar makhraj, tapi kalau kita tak buat latihan, dia tak akan faham. Yang faham macam mana? Kena buat latihan. Contohnya, kalau kita ambil huruf jim. Huruf jim, kalau dia mati, dia akan pergi pada sifat huruf dia, huruf qalah. Contohnya kita ambil jim, aj. Sentuh tak lagi? Sentuhlah. Aj. Ij. Uj. Macam tu kita nak praktik untuk sebut huruf-huruf hijaiyah ini dengan tepat. Okey, kita tengok makhraj huruf dha. Huruf dha ni adalah huruf yang paling susah sekali dalam huruf hijaiyah. Dan huruf dha ini saya pernah bagi tahu yang tepat sekali hanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang mengatakan seorang sahaja yang hampir bila dia menyebut huruf dha ini adalah Sayyidina Umar. Yang lain, sahabat yang lain, tabi'in lain hanya seakan-akan kepada Nabi. Dalam hadis hanya Umar sahaja yang hampir tepat dengan Nabi. Huruf dha ini keluar di tepi lidah yang memanjang, yang bersentuhan dengan geraham. Gigi tepi ni, ini gigi geraham kita. Ni gigi kapok kita. Tepi tu, yang mana merah tu gigi kacik lagi. Tu gigi taring. Ni garahan ni selepas pada gigi taring kita, ditahan taring. Tu gigi garahan. Letak mana? Letak tepi tu dah. Lidah tu condongkan sedikit, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan ada hadis yang mengatakan kaedah untuk sebut huruf dha ini adalah yang pertama, yang paling tepat lidah kita ke arah kanan. Minta maaf, ke arah kiri. Yang kedua ke arah, seandainya tidak boleh menyebut sebelah kiri, pergi kepada sebelah kanan. Dan seandainya kedua-duanya tidak keluar juga huruf dha, letak di tengah dha. Ada setengah orang dia boleh sebut sebelah kiri minta maaf, sini kiri dha. Ada orang dia tak boleh sebut sebelah kanan dha. Saya lah. Dan saya hanya boleh sebelah kiri dan tengah dha. Tak boleh. Ada setengah orang dia boleh kanan kiri. Dia tak sama dah. Satu, sebab kita ni orang ajam ataupun orang asing. Lidah kita ni jauh sangat dengan lidah Arab. Arab sebut huruf dha tak ada boleh saya macam tu. Kita ya wala macam tu kan. Sebab lidah kita ni bukan orang Arab.
Jadi tak apalah. Kita pakat-pakat belajar insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok makhraj huruf lam. Hujung lidah diangkat ke atas, gusi atas, terkehadapan sedikit daripada makhraj lam. Ni ada silap, ni typo ni sebenarnya. Okey, huruf lam. Macam mana nak sebut huruf lam? Lidah kita ni kena naik sini. Sorry. Kena naik sini. Nak panah ni, okey. Sini. Kalau lidah kita tak naik situ, dia tak akan boleh sebut huruf lam. Boleh tak kita sebut huruf lam, lidah kita dekat bawah? Lam, tak boleh. Kita akan buka mulut, kita angkat terus. Lam. Lam. Kalau huruf rumi, huruf L lah. Dah. Dan makhraj yang sama dengan huruf lam ini adalah huruf nun. Sama juga dengan huruf lam. Kalau kita nak sebut huruf nun, mestilah lidah kita akan naik ke atas. Kalau kita tak naik, kita tak akan boleh sebut huruf nun. Macam tu je senang. N naik tak? Naik. Tak naik, dia tak akan jadi. Naik kepada langit keras, menghampiri gusi hadapan, sama ada sebelah kiri atau kanan. Kalau kita tengok balik dengan huruf lam, lam ni bila kita jela lidah, tepi ni dia jadi macamnya lam. Kalau nun dia pergi pacak tu, dah. InsyaAllah, jadi kita try sama-sama sebut. Okey. Seterusnya pada huruf lam, huruf nun, satu lagi huruf ra. Ni makhraj dia dah. Makhraj dia. Tekan kawasan belakang lidah ke gusi hadapan belah atas. Bukan sambal lah, ni sambil melengkungnya hujung lidah sedikit. Ra. Huruf ra ni adalah huruf special case dah sikit kalau kita belajar tajwid. Sebab apa? Sebab ada orang tak boleh sebut huruf ra. Masa saya belajar tahfiz dulu, saya sendiri pun tak boleh sebut huruf ra. Jadi macam mana nak sebut huruf ra? Kena bela ayam lah. Kur. Macam itulah. Kena bela ayam, barulah boleh sebut huruf ra. Kena getarkan, ataupun dia panggil bahasa Arab, dia panggil takrirkan lidah. Sebab tu kalau orang baru nak belajar sebut huruf ra, dia akan melebih-lebih dalam menyebutnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dia buat getar sebab dia nak dapatkan sifat huruf ra itu. Irrahmanirrahim. Kalau dia salah sebenarnya. Sebab apa? Kalau bila dia baca Bismillahirrahman, ada berapa ra jadi? Banyak ra. Salah dah. Tapi bila untuk belajar, guru kata buat biar lebih sikit. Sebab kita nak dapat makhraj itu dulu. Mana nak suruh lidah kita tu fasih dan lembut bila kita menyebut huruf-huruf itu. Okey. Mana dia duduk di belakang gigi kacik belah depan atas. Ra dah. Jadi hujung lidah ni memain peranan bila sebut huruf nun, huruf lam dan huruf ra. Sebab itulah dia panggil makhraj al-lisan, makhraj yang keluar daripada lidah. Tadilah ada 18 tadi, ini termasuk lagi. Seterusnya kita tengok makhraj huruf ta. Huruf ta ni termasuk dalam huruf isti'la. Huruf isti'la ni huruf yang tebal. Dan huruf ta ni juga adalah huruf qalqalah. Dalam surah Al-A'raf ada satu tempat yang kita akan baca dengan masuk dengan huruf ta, diidghamkan mutaqariban dipanggil. Masuk huruf ta, keluar dengan huruf ta. La im basata. Kita tak baca la im basatta ataupun la im basatta. Ta itu diidghamkan kepada huruf ta. La im basata. Dia nampak nak sebut ta, tapi sebab tu kita menyebut ta. Ada satu tempat je dalam Al-Quran. Okey. Kita tengok huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Tekan hujung lidah ke pangkal gigi kacik. Gigi kacik ni lah sebelah atas.
Huruf ta lebih ke dalam daripada huruf dal. Bersesuaian dengan hal keadaan bunyinya yang tebal. Huruf ta ni huruf istilah, huruf tebal lah. Manakala huruf dal pula lebih ke dalam daripada huruf ta. Yang tebal sekali huruf ta. Yang pertengahan sikit huruf dal. Dan yang lembut lagi pada huruf da adalah huruf ta. Makhrajnya secara tepat lebih ke hujung lidah. Ta. Ta. Bila kita sebut huruf ta, dia akan jadi sempit. Sebab kita tekankan huruf ta tu jadi tebal. Ta. Ta. Bila sebut huruf dal, da. Bukan da. 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 Kalau ta, senang saja. Ta. Ta. Siapa yang sebut huruf ta bunyi al-maut, itu adalah sebutan ta yang tepat bila dia mati. Wa tammat, sebab ta dia ada sifat huruf hamas. Okey, makhraj yang seterusnya huruf sad, huruf zai dan huruf sin. Okey, ada dua pandangan bila kita menyebut huruf tiga ni. Pandangan pertama, hujung lidah dan gigi bawah. Hujung lidah kita duduk di bawah hadapan berserta sedikit ruang antara hujung gigi dan gigi hadapan. Mana lidah kita ni duduk gigi hadapan atas. Sa, so, za. Lidah kita ke hadapan. Pandangan yang kedua, hujung lidah bersentuhan dengan bahagian bawah. Bawah ni. Za. Diletak dalam kawah bawah. Za. Sa. So. Yang tadi lidah naik ke atas. Sa. Tapi kalau saya belajar, guru saya kata ambil pandangan yang kedua lah kalau saya. Sebab lebih senang. Tapi sebab lidah kita ni tak sama. Ada yang ambil pandangan yang pertama dan ada yang ambil pandangan yang kedua. Jadi terpulanglah. Cuma tengok di sini. Dia direct, dia rapat hujung lidah ni ke gigi kacik ni. Ni pandangan yang pertama. Kalau pandangan kedua, lidah ni dia duduk dalam kawah, dia tak terus ni. Dia duduk dalam kawah ni. Fa, sa, sa. Boleh tak kita sebut huruf muncung? Untuk latihan boleh. Tapi seeloknya kita jangan muncung bila menyebut huruf, melainkan bila huruf itu berbaris hadapan ataupun bila kita mewakafkan huruf ra yang sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kena tebal huruf ra itu. Sebab apa? Huruf nun itu kita akan bagi bab ra. Ada 7 yang akan berlaku keadaan bila melibatkan huruf ra. Okey, seterusnya kita tengok makhraj huruf dha, huruf dal dan huruf tha. Yang ni makhraj ini duduk di hujung gigi gunting kita belah atas. Tha, dha, dha, dha. Dha ni huruf isti'la juga, huruf yang tebal. Okey. Hujung lidah bersentuh dengan gigi atas. Inilah gigi atas, gigi kacik belah atas ataupun gigi gunting. Serta mengeluarkan sedikit hujung lidah. Tha, dha, dha. Kena keluar sedikit. Kalau tak keluar, dia tak jadi sangatlah. Dah. Okey, kesimpulannya, makhraj lidah mempunyai fungsi yang penting dalam mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran sebanyak 18 huruf yang terdiri daripada 10 makhraj yang keluar daripada lidah. Okey, seterusnya kita tengok makhraj yang keluar daripada antara dua bibir, syafatain. Bibir mulut mempunyai dua makhraj khas, iaitu huruf ba. Boleh tak kita sebut huruf ba ataupun huruf ruminya bi, kita jangan rapatkan bibir kita. Siapa boleh sebut huruf ba tak rapat bibir, jadi ambil sapu kat luar. Mesti kan rapat. Ba, ba, ba. Kalau tak rapat,
Buat sendiri. Sama juga dengan huruf mim. Boleh tak rapat bibir? Tak boleh. Sebab itulah dinamakan dia asyafatain. Mana antara dua bibir. Fa, dua bibir. Kita tengok dalam gambar aja. Cuma huruf fa ni dia ada angin sikit. Perut bibir bawah bersama hujung gigi atas hadapan. Fa. Siapa yang tak ada gigi hadapan, susah untuk dia sebut huruf fa. Satu. Dan kebanyakan anak murid saya di Afrika sana, dia akan baca huruf fa, pa. Dia jadi pa. Satu. Kalau yang tak ada gigi, dia tak boleh jadi f. Sebab gigi depan dia tak ada. Jadi licing lidah terus ke depan. Sebab tu kalau betul-betul nak belajar Quran, gigi kena ada. Sebab dia memainkan peranan. Nak lagi bila huruf ni lah, huruf fa. Okey. Kita tengok makhraj huruf ba, mim dan waw. Macam dah belajar tadi ni. Okey, khususnya antara bibir, iaitu melibatkan huruf waw, dibulatkan bibir. Kalau nak sebut huruf waw ni kena bulat macam kita pakai lipstick. Macam kita pula lah. Lah. Waw. Mulut dia tu dia ada ruang. Kalau mim lepas kecap bibir. Mana dah siap dah lipstick. Mim kena rapat. Ba pun sama. Mim dengan ba kita sebut kita akan rapat. Cuma waw ni kita tak boleh tutup habis. Kena ada ruang sedikit. Sebab tu dipanggil asyafain. Melibatkan bibir huruf-huruf ini lah. Okey. Makhraj huruf ta ni adalah makhraj yang terakhir sekali dah. Makhraj ini ni silap ni. Slide lain ni. Okey, ni adalah makhraj yang terakhir sekali. Dia panggil khayshum. Makhraj ini terletak di pangkal hidung. Yang tadilah yang gunnah. Keluar dengun. Al-gunnah dari sudut bahasa ialah suara yang terjadi ketika kita menyebut mim dan nun. Yang seru keluar dari hidung ialah huruf mim dan nun. Bila kita sebut makhraj gunnah ni silap ni. Makhraj gunnah ni ada dua sahaja, huruf mim dengan nun. Sebab itulah dinamakan dia wajib gunnah dari ilmu tajwid. Bila nun ataupun mim yang bersabdu, orang kampung saya panggil bertasydid. Itu adalah makhraj dengung. Mim dengan nun. Tidak kiralah mim dengan nun itu tanwin ke nun mati ke. Bila jumpa je mim dengan nun yang melibatkan gunnah, makhrajnya duduk di belakang. Sebab tu siapa yang dengung, bila dia tutup hidung, dia tidak keluar dengung dia, mana tidak tepat lagi dengungnya. Dia tak boleh dengung. Kalau tutup hidung tak keluar langsung. Okey. Ni saya ambil hadis lah untuk kita bagi semangat pada kita semua. Maknanya siapa yang baca Quran ni, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Kalau kita mahir. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Terbata-bata ni ada ulama kata membaca dengan terpegung-pegung ataupun tersekat-sekat. Mana dia berusaha tapi Allah tidak izinkan dia lagi pandai, dan dia masih merangkak-rangkak lah dan sulit dalam membacanya. Maka dia dapat dua pahala. Pahala yang berusaha untuk belajar, dan pahala sebab dia untuk mahir lagi untuk membaca Al-Quran. Macam saya kata tadi, kita akan belajar sebut huruf hijaiyah. Apa lagi? Okey. Apa saya besar sedikit. Ini dipanggil asas untuk kita sebut huruf hijaiyah. Okey, kalau tengok kotak yang pertama yang berwarna hijau itu, dia adalah huruf izhar. Sebab tu saya warnakan hijau. Mana kita kena baca dengan jelas. Ikut saya dah. A I U A U an ani a na minal mu nima i an ani a. Okey, dekat mana yang kita baca dengan izharnya? Pertama
bila tanwin berbaris atas bertemu dengan huruf hamzah alif, mana kita akan baca dengan izhar. Yang kedua sama juga dengan tanwin. Kita baca sekali ya. A I U A, U an ani a na minal mu'nima I an ani a, U an ani a na minal mu'nima I an ani a. Okey, sabar. Ba dulu. Okey, kalau kita tengok makhraj huruf ba, dia kita kena baca dengan dengulah. Okey. Sebab ba ni bila tanwin bertemu ba hukum apa? Sudah, tak apa. Babi bu bab. Kenapa perlu melantun? Sebab kalau kita pergi pada sifat huruf ba ni huruf qalah. Bila melantunnya dia kena rapatkan bibir, lepas tu buka dengan cepat-cepat. Kalau kita buka lambat dia jadi qalqalah akbar. Okey. Babi bu bab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Okey, kita baca sesuai huruf ta pula. Tati tu tat, tu ta, tani tat, na minal mut, nimati ta, tani ta. Ini asas sebenarnya untuk kita lebih fasih. Kalau boleh lagi laju, lagi bagus. Cumanya bila kita belajar huruf hijaiyah, sebutan untuk membaca Al-Quran, 3 benda penting yang kita perlu ingat. Satu, bila keadaan huruf itu berbaris fathah ataupun berbaris atas. Bila berbaris atas, kita bahasakan dia adalah huruf A, ba, B, A, ta, T, A. Kecuali bila huruf isti'la sahaja, kha, dia jadi KHO, dia jadi KHA bila baca Quran. Kalau kita rumikan huruf-huruf ini, bila baris bawah, kita akan baca dengan B, bukan B, BI, bukan BE. Contohnya Bismillah, Bismillah. Mana kita dah imalahkan huruf berbaris kasrah itu. Yang baris yang dibaca dengan imalah dalam riwayat Hafs an Asim satu tempat saja. Bismillahimajriha. Bila kita baca Al-Fatihah, ghairil, dah kita imalahkan huruf ra. Lainlah kalau kita ambil sanad bacaan lain, adalah bacaan-bacaan tertentu. Alif lam re, syubah. Allah bersyarat. Sikit lagi dah. Jadi minggu depan kita akan sambung balik asas ini dahulu, barulah kita akan teruskan pengajian kita. Sebelum kita tutup, kita baca satu surah yang kita akan dengar selalu pada bulan Ramadan, insya-Allah. Pada kalimah yang saya pulkan di sini, kita kena bacakan tebal. Sebab ra tu mati melibatkan huruf qaf berbaris fathah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Ditebal dah. Qadr jangan tarik. Qadr dia jadi nipis. Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Kulli amr. Amr ditebal brother. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini disama juga dengan waqina adzaban nar. Ditebalkan ra itu sebab apa? Huruf sebelum dia huruf berfarik fathah. Tapi pada kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni tak boleh baca tebal. Sebab apa? Sebab huruf sebelum huruf ra itu huruf dal berbaris kasrah. Jadi qadir, dia tak boleh qadir. Salah dari segi etika lah dan hukum tajwid. Jadi saya rasa dah masuk waktu. Apa yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf, minta ampun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami di saat kami membaca dan mengajar kalimah-Mu dengan sidang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan lidah kami, fasihkanlah lidah kami menyebut kalimah-Mu, ya Allah. Tuturkanlah kami dengan kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah Al-Quran pada jiwa kami dan keluarga kami, ya Allah. Syafaatkanlah kami dengan syafaat Al-Quran, ya Allah. Syafaatkanlah kami dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga keluarga kami, saudara kami, jiran-jiran kami daripada wabak bahaya dan penyakit berbahaya, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.